Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bertemu lagi dengan saya, Cikgu Titi. Okay, kali ini kita akan bincangkan latihan soalan ujian penilaian buku teks muka surat 59 hingga 60. Ini adalah untuk bab 1 iaitu keseimbangan redox. Belajar. Untuk soalan yang pertama, soalan ujian pencapaian ini ada 7 soalan. Dan satu soalan sudut penggayaan. Kita lihat soalan pertama. Diberikan dua tindak balas. Tindak balas 1 dan juga tindak balas 2. Adakah berlaku tindak balas redox dalam tindak balas dalam persamaan 1 dan 2? Kena pasti dan terangkan jawapan anda berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan. Jadi di sini, ini adalah cadangan jawapan. Kita lihat tindak balas yang pertama. Untuk ferrum, inilah ferrum kita buat anak panah untuk bagi memudahkan pelajar. Jadi bolehlah pelajar rujuk kepada nombor pengoksidaan untuk ferrum. Manakala sebelah ni pula adalah magnesium. Pelajar boleh rujuk nombor pengoksidaan untuk magnesium. Jadi nombor pengoksidaan ferrum sebelum tindak balas di sini adalah kita tahu bahawa positif 2. Manakala untuk ferrum selepas tindak balas ini adalah kosong. Jadi nombor pengoksidaan di sini dia telah berkurang. Berkurang. 2 kepada 0, nombor pengoksidaan dia berkurang. Jika nombor pengoksidaan berkurang, so kita kata di sini ferrum 2 sulfat mengalami tindak balas penurunan. Manakala untuk magnesium, magnesium tindak balas 1 magnesium ini adalah kosong, yang ni adalah positif 2. Nombor pengoksidaan bertambah daripada kosong sebelum tindak balas dan selepas adalah positif 2. Jadi kita kata magnesium mengalami tindak balas pengoksidaan kerana nombor pengoksidaan dia bertambah. Jadi bila tindak balas pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak, so di sini kita kata tindak balas 1 adalah tindak balas redox. Seterusnya pelajar, untuk tindak balas 2, ini adalah bukan tindak balas redox. Kenapa? Di sini kita boleh rujuk contoh argentum. Dan boleh rujuk kepada yang lain juga seperti natrium. Nombor pengoksidaan tidak berubah sebelum dan selepas tindak balas. Tidak berubah. Contohnya untuk argentum di sini adalah positif 1, sini pun adalah positif 1. Jadi nombor pengoksidaan dia tidak berubah. Begitu juga dengan yang lain seperti nitrogen, oksigen dan natrium serta klorin. Nombor pengoksidaannya tidak berubah. Jadi kat sini tidak berlaku tindak balas redox. Untuk soalan yang kedua, diberikan persamaan ion keseluruhan. Ini adalah tindak balas antara iodin dan sulfur dioksida. Dia nak yang A, perubahan nombor pengoksidaan bagi iodin dan sulfur. B, dia nak ejen pengoksidaan dan penurunan. Dan dia nak pelajar tuliskan setengah persamaan untuk penurunan. Mari kita lihat cadangan jawapan. Di sini, ini adalah jawapannya. Pelajar boleh lihat kepada yang pertama sekali, nombor pengoksidaan untuk iodin dan sulfur. So, bila iodin, pelajar boleh buat anak panah. Pergi ke iodin. Di sini, iodin adalah kosong. Dan di sini, negatif 1. Jadi, nombor pengoksidaan untuk iodin, perubahan dia berkurang daripada kosong kepada negatif 1. Manakala untuk sulfur, ni S sulfur. Dan ini sebelah sana selepas tindak balas, ini adalah S, sulfur. Pelajar boleh kirakan nombor pengoksidaan untuk sulfur. Kita lihat yang pertama. Untuk SO2. So kita letakkan ni sebagai X. Kita nak tahu nombor pengoksidaan untuk sulfur iaitu X. Tambah dengan, ini ada 2 oksigen, bermaksud 2 darab dengan satu oksigen yang membawa nombor pengoksidaan dia adalah sentiasa negatif 2. Jadi total adalah kosong. Kenapa kosong?
Sebab dekat luar ni tak ada apa-apa charge. Total charge tak ada apa-apa. Okay. So, X tolak 4 sama dengan kosong. So, X sama dengan positif 4. Jadi, nombor pengoksidaan untuk sulfur di sini adalah positif 4. Okay. Manakala, okay, untuk yang ini pula, okay, SO4, 2 negatif. Okay. Ini kita letak X. Okay, tambah dengan, okay, ada berapa oksigen? Ada 4. Darab negatif 2. Okay, total charge dia berapa? Total nombor pengoksidaan dia adalah total charge. So, negatif 2. Okay, so pelajar cari nilai X. Okay, X sama dengan, okay, 8 tolak 2. So, akan dapat positif 6. So, dekat sini, untuk sulfur tadi, okay, berubah bertambah daripada positif 4 kepada positif 6. Okay, dia punya nombor pengoksidaan. Okay, seterusnya, okay, untuk ejen pengoksidaan, kita tahu bahawa ejen pengoksidaan adalah okay, bahan yang mengalami penurunan. Okay, bahan yang mengalami penurunan. Dan kita tahu bahawa jika dari segi nombor pengoksidaan, jika berkurang, okay, maknanya dia mengalami penurunan. Okay, tindak balas penurunan. Jadi di sini iodin. Iodin. Okay, manakala untuk ejen penurunan, okay, dia mengalami pengoksidaan. So, sulfur tadi, nombor pengoksidaan dia bertambah. Bila nombor pengoksidaan bertambah, kita kata dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi, dia adalah ejen penurunan. Okay, seterusnya, setengah persamaan penurunan. Okay, di sini kita ambil yang iodin lah sebab dia mengalami penurunan. So, kita boleh ambil di sini. Okay, untuk penurunan, okay, dia menerima elektron. Ingat lagi tak? Term menerima elektron adalah penurunan. Melepaskan elektron adalah pengoksidaan. Okay, jadi, iodin menerima 2 elektron membentuk iodida. Okay, ion iodida. Okay, dan seimbangkanlah, letakkan 2 di depan. Untuk soalan nombor 3, okay, dia bagikan rajah susunan radas dan pemerhatian untuk mengkaji penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okay, dia ada bagi larutan X nitrat. Okay, dan dia nak pelajar cadangkan nama larutan X, NO3, X nitrat ni tadi, yang sesuai. Dan namakan pepejal perang yang terenap di dasar tabung uji. Okay, B dia nak persamaan setengah untuk pengoksidaan dan penurunan. Dan C, persamaan ion. Okay, dan akhir sekali, perubahan nombor pengoksidaan bagi X. Okay, jadi kita lihat. Okay, ini adalah jawapannya. Okay, untuk apakah cadangan larutan X nitrat? Okay, kat sini ada pemerhatian. Dia kata warna biru larutan, warna biru. So, kita tahu asal larutan X nitrat adalah biru. Okay, biru ini sinonim dengan ion kupra. Jadi sebenarnya, okay, kat sini adalah larutan kuprum 2 nitrat sebab biru. Okay, pemerhatian tadi warna biru. Asal jadi biru pudar. So, biru tadi merujuk kepada ion kupra. Jadi, pepejal perangnya apa? Okay, pepejal perang ini, okay, bila kita dah tahu ini adalah kuprum nitrat. Okay, kuprum nitrat. Kita rendamkan atau kita masukkan jalur plumbum ke dalam larutan ini. Okay, apa yang berlaku adalah, okay, yang ni kita boleh rujuk kepada keupayaan elektrod piawai, nilai E0 di mana, okay, kuprum boleh sesarkan plumbum. Okay, kenapa? Okay, kuprum boleh sesarkan plumbum kerana, okay, kedudukan kuprum itu berada di mana pelajar? Okay, dalam siri elektrokimia ataupun boleh rujuk kepada keupayaan elektrod piawai. Okay, di manakah kedudukan kuprum? Okay, jika dia lebih elektropositif, okay, boleh ke tak dia sesarkan plumbum? Okay, di sini kedudukan kuprum dengan plumbum, pelajar boleh lihat sebenarnya plumbum, okay, plumbum yang lebih elektropositif.
Okay, plumbum yang lebih elektropositif. Okay, kalau kita tengok balik, kalau hafal lah, kalau pelajar ingat balik semula. Okay, kalau kahwin nanti, okay, mesti ada Zamrud, Ferrari, supaya perempuan, okay, happy sini hidrogen Cik abang. Okay, Cik adalah kuprum. So, plumbum berada lebih atas. Okay, ini sebenarnya susunan dalam siri elektrokimia. Okay, atau sebenarnya kita boleh hafal ini untuk kita tahu bahawa yang manakah lebih elektropositif. Okay, kalau tak hafal, boleh rujuk kepada siri keupayaan elektrod piawai. Okay, di mana nilai E0 okay, untuk plumbum dengan kuprum kita bandingkan. So, kita tahu bahawa plumbum lebih elektropositif. Jadi, di sini plumbum akan sesarkan kuprum. Okay, boleh sesarkan kuprum di mana dia akan mengalami pengoksidaan. Okay, dan manakala kuprum akan mengalami penurunan. So, apa yang pelajar akan dapat? Okay, saya letak baliklah persamaan yang betul kuprum tadi. Okay, kuprum nitrat. Okay, jadi sini boleh berlaku penyesaran logam. Okay, penyesaran logam. So, di sini okay, plumbum okay, akan displace kita kata. So, pelajar akan dapat kuprum dan plumbum okay, nitrat. Okay, di sini okay, pelajar akan dapat persamaan seperti ini. Okay, jadi untuk pepejar perak yang terbentuk sebenarnya adalah kuprum. Kuprum berwarna perak. Okay, terenap di dasar. So, itu adalah kuprum. Okay, untuk setengah persamaan pengoksidaan, kita tahu tadi bahawa plumbum ini mengalami pengoksidaan okay, daripada kosong kepada positif 2. Okay, yang mana dia? Okay, dia mengalami penambahan nombor pengoksidaan dan dia melepaskan elektron. So, persamaannya akan dapat macam ni lah. Dan pelajar perlu seimbangkan persamaan. Letak 2 elektron. Okay, untuk kuprum pula, okay, yang ni positif 2, yang ni kosong. Jadi, dia akan menerima elektron membentuk kuprum. Okay, seimbangkan letak 2 elektron. Okay, sini pun 2 elektron. Okay, untuk persamaan ion C, okay, bagaimana nak tulis persamaan ion? Okay, pelajar kena daripada setengah persamaan. Okay, kita tambahkan kedua-dua setengah persamaan dan samakan bilangan elektron. Okay, sekarang dah sama. So, pelajar boleh potong, and then tulis semula apakah yang tinggal. So, di sini plumbum okay, akan tambah kuprum. Okay, hasilnya adalah plumbum 2 positif dan kuprum. Okay, plumbum tambah ion kuprum. Okay, hasilnya adalah plumbum, ion dan juga kuprum. Okay, seterusnya nombor pengoksidaan bagi X. Perubahan X tadi apa? X adalah inilah X adalah kuprum tadi, ion kuprum. Jadi nombor pengoksidaan dia berubah daripada positif 2 kepada kosong. So ini adalah dia punya perubahan nombor pengoksidaan. Okay, seterusnya pelajar untuk soalan nombor 4, okay, ini berkaitan dengan penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okay, jadi kita lihat di sini untuk eksperimen yang pertama, okay, dia bagi eksperimen. Okay, satu gas halogen berwarna perak okay, dialirkan ke dalam sebuah tabung uji yang mengandungi larutan natrium iodida dan diklorometana. Jadi pemerhatian dia, okay, larutan aqueous tidak berwarna terbentuk. Okay, larutan aqueous lapisan dia. Dan lapisan yang kita masukkan diklorometana tu akan berwarna ungu. Jadi soalan dia nak pelajar namakan gas halogen yang dialirkan. So di sini pelajar, gas yang dialirkan, apakah gas itu yang berwarna perak dan hasil tindak balas yang dapat dikesan oleh diklorometana ni, lapisan ni berwarna ungu. Okay, apa agaknya hasil tindak balas ini? Dan tuliskan setengah persamaan untuk pengoksidaan, penurunan dan persamaan ion. Jadi, untuk yang pertama, okay, kita lihat yang pertama. Okay, apakah nama gas tadi, gas halogen yang dialirkan tu? Okay, jadi, di sini, jika pelajar ingat semula,
Jawapannya adalah gas bromin ataupun bromin. Bromin. Di mana bromin adalah berwarna perang. Okey, berwarna perang. Okay, dan pelajar boleh ingat semula juga bahawa kita ada klorin, bromin dan juga iodin. Okay, ini adalah halogen untuk halogen, di mana di sini semakin ke atas dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Okay, maknanya dia lebih mudah untuk menerima elektron. Okay, untuk membentuk ion. Okay, jadi di sini sebenarnya bromin tadi warna perang. Okay, dan kita ada natrium iodida. Jadi sebenarnya tindak balas penyesaran berlaku di situ. Di mana bromin bertindak balas dengan natrium iodida. Okey, membentuk apa? Okey, jadi di sini bromin tadi boleh sesarkan iodin. Okey, boleh sesarkan iodin daripada natrium iodida. Jadi dapat membentuk hasilnya adalah iodin dan natrium bromida. Okey. Untuk natrium bromida ni sebenarnya warna dia adalah tidak berwarna dalam bentuk halida. Ion halida ni adalah larutan aqueous yang tidak berwarna. Okey, manakala iodin pula jika kita uji dengan diklorometana, dia akan dekalkan kepada warna ungu. Jadi sebenarnya hasil tindak balas yang dapat dikesan oleh diklorometana adalah iodin. Okey, seterusnya untuk tindak balas pengoksidaan. Okey, di sini iodin, iodin berada di bawah daripada bromin. Jadi dia adalah dia lebih mudah untuk mengalami pengoksidaan. Dia sebenarnya ejen penurunan yang lebih kuat. Jadi di sini dia melepaskan elektron lah. Kita boleh nampak contohnya daripada persamaan asal tadi, ini adalah negatif 1. Ini adalah kosong. So, dia mengalami pengoksidaan. Okay, so iodin, ion iodida, melepaskan elektron membentuk iodin. Ini iodin. Seterusnya untuk bromin pula, bromin, dia akan menerima elektron membentuk ion bromida. Mengalami penurunan. Jadi pelajar boleh seimbangkan persamaan dengan letakkan 2 di depan lah. Okey, seterusnya untuk persamaan ion. Okey, langkah dia kita combinekan dua-dua tadilah untuk setengah persamaan. Okey, samakan dulu bilangan elektron. Okey, dah sama. Okey, boleh cancel. And then boleh combinekan. Okey, apa dia? Dekat depan sebelum anak panah. So, kita dapat 2 iodida dan bromin. Dan hasilnya adalah iodin dan juga 2 halid ion bromida. Okey, iodin dan 2 bromida. So, dapatlah persamaan ion. Okey, untuk soalan nombor 5, okey, dia berikan berdasarkan nilai E0, susun atom atau ion berikut dalam tertib menaik. Okey, maknanya daripada yang kurang kuat, ejen pengoksidaan, kepada yang lebih kuat lah untuk ejen penurunan. Okay, jadi di sini diberikan nilai E0. Okay, ada diberikan nilai E0 untuk PQR. Jadi kita ada PQR. Okay, ini adalah ion dia lah. Okay, itu ion P2 positif, Q3 positif dan R2 positif. Okay, jadi kita lihat, okay, ini adalah jawapannya. Jadi di sini pelajar, kita tahu bahawa pada elektrod piawai ni kita susun di mana nilai E0 negatif. Okay, bermula daripada nilai E0 negatif. Jadi bila nilai E0 adalah lebih negatif, okay, ini menunjukkan bahawa dia atom ada lebih mudah melepaskan elektron. Okay, lebih mudah melepaskan elektron, okay, untuk mengalami pengoksidaan. Okay, untuk mengalami pengoksidaan. Okay, jadi di sini pelajar, untuk ejen penurunan lah bila dia mengalami pengoksidaan, okay, atom kita rujuk kepada PQR. Okay, nilai E0-nya negatif di atas. Jadi di sini kita tahu bahawa okay, untuk ejen penurunan, okay, saya buat anak panah ejen penurunan. Okay, anak panah ke atas menunjukkan dia adalah ejen
penurunan yang lebih kuat. Maknanya kekuatan ejen penurunan semakin bertambah, okay, daripada RQP. Okay, kenapa? Sebab tadi saya bagi tahu bahawa nilai E naught lebih negatif. Okay, jadi atom tu lebih mudah untuk melepaskan elektron. Jadi ejen penurunan yang lebih kuat daripada RQP. Jadi kat sini kita tahu untuk ejen penurunan susunkan mengikut tertib menaik. So RQP. Okay, manakala untuk ion, tahu ion, dia ke bawah, semakin ke bawah kekuatan sebagai ejen pengoksidaan bertambah. Okay, maknanya daripada P2 positif, okay, Q3 positif dan akhir sekali yang paling kuat sebagai ejen pengoksidaan adalah R2 positif. Okay, di mana nilai E naught-nya adalah lebih positif. Lebih positif bermaksud ion itu lebih mudah untuk menerima elektron dan dia mengalami penurunan. Okay, jika dia mengalami penurunan, semakin ke bawah, dia lebih mudah untuk menerima elektron. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Untuk soalan yang ke-6, dia ada berikan rajah susunan untuk sel kimia. Di mana di sini dengan merujuk keupayaan elektrod piawai sel setengah. Nanti saya akan tuliskan berapa nilai E naught untuk sel setengah yang terlibat. Di sini dia nak pelajar tentukan terminal negatif dan positif. Notasi sel untuk sel kimia, persamaan pengoksidaan dan penurunan serta persamaan ion keseluruhan dan akhir sekali hitung nilai voltan sel. Kita lihat untuk terminal positif dan negatif. Jika dilihat di sini pelajar, kita lihat di sini kita ada elektrod stannum. Stannum. Dan pada bahagian sini pula kita ada elektrod yang digunakan ini klorin. Klorin ini adalah bukan logam. Jadi elektrod yang digunakan mestilah kita gunakan platinum. Platinum sebagai bagi sebelah yang elektrod yang bukan logam. Jadi perlu gantikan dengan platinum. Jadi di sini sebenarnya ada dua lah, stannum dengan klorin. Klorin dan stannum. Jadi untuk nilai E naught, yang pertama sekali, pelajar perlu merujuk kepada nilai E naught untuk sel setengah. Yang pertama, untuk klorin, jika dirujuk kepada keupayaan elektrod piawai, ini adalah sel setengah untuk klorin. Iaitu, pelajar akan dapat, ini persamaan dia. Dan nilainya adalah positif 1.36 volt. Ini untuk nilai E naught klorin. Manakala untuk stannum, stannum, charge 2 positif. Dia akan dapat di sini. Nilai E naught-nya adalah negatif 0.14 volt. Jadi berdasarkan nilai E naught, kita boleh tentukan terminal negatif dan positif. Di mana nilai E naught untuk stannum adalah lebih negatif. So kita kata terminal negatif adalah elektrod stannum. Manakala untuk terminal positif pula, memandangkan klorin ni adalah bukan logam, kita gunakan elektrod platinum. Jadi elektrod ini adalah terminal positif. So elektrod platinum di situ. Untuk notasi sel pelajar, dituliskan di sini. Kita tuliskan notasi sel dengan bahagian terminal negatif dulu. Di mana stannum, kita ada stannum yang dicelupkan ke dalam ion stannum yang ada larutan ion stannum dengan kepekatannya 1 mol. Aqueous 1 mol. Kita pisahkan dengan satu garisan. And then double garisan ini diikuti dengan klorin. Yang kita masukkan ke dalam, gas klorin yang dimasukkan ke dalam larutan klorida. Yang kepekatan juga adalah 1 mol desimeter padu juga. Dan kita letakkan elektrod platinum. Kenapa? Sebab klorin adalah bukan logam.
Okey, bukan logam. Jadi dia tak boleh jadi elektrod. So kita gantikan dengan elektrod platinum. So platinum ni mesti letakkan di sebelahnya. Inilah notasi sel untuk sel kimia ini. Jadi untuk tindak balas pengoksidaan, kita tahu berlaku di terminal negatif. Okey, jadi di sini nilai inert stannum adalah lebih negatif. Jadi dia atomnya iaitu stannum akan lebih mudah melepaskan elektron. Jadi persamaannya akan dapat macam ni. Okey, dapat ion stannum. Okey, manakala untuk persamaan penurunan, klorin tadi nilai inertnya adalah lebih positif. Jadi dia lebih mudah menerima elektron. Okey, cenderung menerima elektron membentuk ion klorida. Okey, seterusnya untuk persamaan ion, macam biasalah pelajar perlu samakan bilangan elektron. Okey, dah sama, boleh cancelkan and then tulis semula apa yang tinggal. Okey, sebelum dan selepas persamaan. So, dapatlah persamaan seperti ini. Okey, manakala untuk pengiraan nilai Walton cell, kita revise semula pengiraan untuk nilai Walton cell, inert cell. Okey, macam mana nak kira? Okay, inert cell adalah inert untuk kathod. Okey, kathod adalah terminal positif. Kita tolakkan dengan inert untuk dekat terminal ataupun yang jadi terminal negatif tadi. Okey, jadi di sini inert untuk kathod. Kathod adalah klorin tadi. Okey. Jadi positif 1.36. Data ni diambil daripada keupayaan elektrod piawai. Tolakkan dengan negatif 0.14. Okay. So, kat sini tolak-tolak adalah tambah. So, tambahkan nilai ini dan pelajar akan dapat positif 1.50 volt. Okay, seterusnya untuk soalan nombor 7. Okay, soalan terakhir untuk ujian penilaian sebelum kita bincangkan sudut penggayaan. Okay, ini adalah berkaitan dengan sel elektrolisis. Di mana kat sini kita ada set 1 dan set 2. Set 1 adalah sel elektrolisis, manakala set 2 adalah sel kimia. Okay, jadi di sini untuk set 1, kedua-dua ini menggunakan elektrolit iaitu kuprum 2 nitrat. Okay, kita tahu bahawa kuprum 2 nitrat berwarna biru. Okay, jadi soalan dia yang pertama, dia nak hasil yang terbentuk pada anod sel 1. Terangkan jawapan. Okay, untuk B, ujian untuk mengesahkan hasil pada anod sel 1. Dan C, dia nak pelajar bandingkan warna larutan kuprum 2 nitrat iaitu asal warna biru dalam kedua-dua set 1 dan set 2 selepas 1 jam elektrolisis dijalankan. Okay, dan terangkan jawapan anda. Okay, jadi di sini pelajar untuk sel elektrolisis, kita revise semula untuk elektrolisis. Okay, kita perlu senaraikan semua ion yang hadir. Okay, di mana di sini untuk elektrolisis kita ada ion kuprum. Okay, ion hidrogen pun ada sebab larutan. Dan kita ada juga ion nitrat dan ion hidroksida. Okay, jadi di anod. Okay, dia nak hasil di anod. Okay, anod. Okay, jadi di anod ni apa? Anod adalah terminal positif. Terminal positif. Ni dan negatif. Jadi di anod, apakah hasil yang akan kita dapat? Jadi di sini, terminal positif anod yang ditarik ke anod adalah yang bercas negatif antara nitrat dan juga ion hidroksida. Okay, kedua-dua ditarik tetapi salah satu akan dipilih untuk nyacas. So, antara dua ini, okay, ditarik pergi ke anod. Okay, ion hidroksida yang akan dipilih untuk dinyacas. Kenapa? Sebab nilai inert ion hidroksida adalah kurang positif. Okay, kurang positif berbanding dengan ion nitrat. Untuk inert, nilai inert untuk ion nitrat. Jadi, kita pilih ataupun ion hidroksida yang akan dipilih untuk nyacas. Jadi, di sini ion hidroksida, okay, bila dinyacaskan, okay, nyacas tu maknanya kita buang cas lah. So, dia akan dapat hasilnya adalah, okay, kita akan dapat oksigen dengan air dan juga elektron. Okay, jadi di sini pelajar
pelajar perlu balancekan persamaan. Okay, so kita akan dapat persamaan seperti ini. Okay, jadi hasilnya apa? Okay, hasilnya adalah oksigen. Okay, hasilnya adalah oksigen. So, dapat kat sini jawapan dia adalah gas, oksigen dan huraian tadi seperti yang cikgu telah terangkan. Jadi kat sini ni mewakili persamaan pada anod. Okey, B. Apakah ujian nak tentukan kehadiran hasil iaitu oksigen? So, untuk oksigen, kita pakai kayu uji berbara. Okey, kita masukkan ke dalam tabung uji. Jika ada oksigen, kayu uji berbara akan menyala. Okey, untuk C pula, bandingkan set 1 dan juga set 2. Okey, untuk set 1, okey, di sini kita akan rujuk kepada ion kuprum. Okey, maknanya pada terminal negatif, okey, terminal negatif untuk set 1, okey, apa yang berlaku adalah ion kuprum. Okey, ion kuprum ini untuk set 1 akan kepekatan dia akan semakin berkurang. Kenapa? Sebab dalam set 1, okey, set 1 warna biru semakin pudar. Manakala untuk set 2 tidak berubah. Okey, untuk set 1 dulu cikgu terangkan, kita ada ion kuprum. Okey, jadi yang akan dipilih untuk dinyahcas. So di sini untuk nyahcas, okey, dia akan membentuk kuprum. Dengan bagaimana dia dinyahcas? Okey, dengan menerima elektron. Okey, jadi di sini kita tahu bahawa pengoksidaan dan penurunan berlaku di anod dan katod. Jadi untuk persamaan di katod ini, ion kuprum tadi warna biru, dia dah tukar jadi kuprum yang berwarna perak. Jadi kepekatan warna ataupun kepekatan ion kuprum berkurang. Ini huraian dia. Okey, warna biru tadi semakin pudar dalam set 1. Kenapa? Asal ni warna biru, kepekatan ion akan semakin berkurang. Tetapi okay, untuk set 2 pula, ni kita gunakan elektrod kuprum. Untuk sel kimia, okay, kita gunakan elektrod kuprum. Jadi persamaan di situ sebenarnya kita akan dapati bahawa untuk set 2 kepekatan ion kuprum tidak berubah. Okay, kenapa? Okay, di katod kita tahu bahawa di katod di katod tadi ion kuprum 2 dinyahcas. Okay, cikgu dah terangkan. Tetapi dalam set 2, okay, ion kuprum dinyahcas membentuk kuprum di katod. Okay, di katod tadi sama iaitu kita tahu bahawa kuprum juga ni dekat set nombor 2 okay, dia akan menerima elektron membentuk kuprum. Okay, ini di katod. Ini set 2. Okay, set 2. Okay. Di anod apa yang berlaku? Okay, di anod kuprum. Elektrod kuprum itu sendiri yang akan mengion. Membentuk ion kuprum dan elektron. Okay, ini anod untuk set 2. Okay, jadi di sini pelajar boleh dilihat bahawa kadar ion kuprum yang dinyahcas membentuk kuprum adalah sama dengan kadar atom kuprum mengion membentuk ion kuprum. Maknanya kat sini ion kuprum tukar jadi kuprum, manakala di anod kuprum tukar jadi ion. Jadi kadar di situ untuk penghasilan kepekatan ion kuprum adalah sama. Jadi bila sama, okay, warna biru kuprum 2 sulfat tidak berubah. Okay, untuk set 2. Okay, untuk soalan yang terakhir sekali iaitu sudut penggayaan. Okay, dia ada berikan satu lukisan lama menggunakan cap minyak. Okay, ini cap minyak ni adalah berasaskan plumbum. Kita tahu bahawa plumbum membentuk plumbum sulfida. Okay, yang warna dia adalah hitam. Okay, jadi apa yang dibuat adalah lukisan ini dicat semula menggunakan hidrogen peroksida untuk kita pulihkan warna asalnya. Jadi persamaan di sini adalah plumbum sulfida bertindakbalas dengan hidrogen peroksida membentuk plumbum sulfat dan air. Jadi soalan dia, kena pastikan bahan yang dioksidakan dan diturunkan dan terangkan tindak balas redoks yang berlaku
berdasarkan nombor pengoksidaan. Okay, jadi di sini pelajar, daripada persamaan yang diberikan ni, pelajar boleh rujuk semula. Okay, di sini kita lihat untuk plumbum sulfida dan plumbum sulfat. Okay, manakala di sini kita ada untuk hidrogen peroksida, kita tengok oksigen dengan air oksigen. Okay, untuk plumbum sulfida, di sini kita boleh rujuk kepada sulfida. Sulfur sulfur. Tengok pada sulfur. Yang ni tengok pada oksigen. Jadi di sini kita tahu bahawa bahan yang dioksidakan adalah plumbum sulfida. Kenapa plumbum sulfida? Ini mengalami pengoksidaan. Manakala untuk hidrogen peroksida, dia mengalami penurunan. Reduction, penurunan membentuk air. Kita rujuk kepada yang ini pelajar, PBS tadi. S kita kira untuk nombor pengoksidaan sulfur dalam plumbum sulfida. So, PB kita letakkan X tambah dengan, PB adalah positif 2. Untuk plumbum adalah positif 2. Tambahkan dengan X sama dengan kosong. So, cari nilai X. X sama dengan negatif 2. Jadi, di sini, sulfur di sini nombor pengoksidaannya adalah negatif 2. Manakala untuk plumbum sulfat, pelajar boleh kirakan dia punya nombor pengoksidaan iaitu positif 2 untuk plumbum. Tambahkan X. X ni apa? X adalah sulfur tadi. Tambahkan dengan oksigen ada 4. Ni ada 4. Darab dengan negatif 2 sama dengan kosong. So, cari nilai X. So, X pelajar akan dapat positif 8. Ni kita pergi sana jadi positif 8 tolak 2. So, pelajar akan dapat positif 6. Jadi, nilai untuk selepas tindak balas adalah positif 6. Sebelum tindak balas adalah negatif 2. Jadi, berlakunya nambahan nombor pengoksidaan. Sebab dia nak pelajar terangkan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Jadi, di sini berlakunya pengoksidaan. Kenapa? Nombor pengoksidaan untuk sulfur bertambah. Next. Untuk seterusnya, kita lihat kepada yang ni. Tadi hidrogen peroksida kepada hidrogen. Kita lihat kepada oksigen. Jadi, oksigen sebelum tidak balas, kita tahu bahawa dalam hidrogen peroksida, oksigen nilainya adalah nombor pengoksidaannya negatif 1. Manakala untuk oksigen, ataupun oksida di dalam yang biasa sentiasa negatif 2. Jadi nombor pengoksidaannya berkurang daripada negatif 2 kepada daripada negatif 1 kepada negatif 2. Jadi kat sini berlakunya penurunan. Kenapa? Sebab nombor pengoksidaan dia berkurang. Jadi pelajar boleh terangkanlah plumbum sulfida mengalami tindak balas pengoksidaan. Kenapa? Sebab nombor pengoksidaan bertambah daripada positif 2 kepada positif 6. Manakala hidrogen peroksida mengalami penurunan kerana nombor pengoksidaan untuk oksigen berkurang daripada negatif 1 kepada negatif 2. Okey pelajar, harap pelajar boleh jelas dengan perbincangan latihan pada hari ini. Semoga bertemu lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.